Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zikrisha bin Zamri, 1 Emerald Sekolah St. Joseph, Johor Bahru. Hari ini, saya akan mengulas sebuah novel kegemaran saya yang bertajuk Mujahid Muda. Novel yang setebal 82 muka surat ini telah diterbitkan pada 1993 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ianya merupakan hasil karya Allahyarham Na'man bin Haji Muhammad Rawi atau nama pena beliau Nahmar Jamil. Allahyarham menghasilkan banyak penulisan kreatif dalam bidang sajak, cerpen dan novel, termasuklah novel terjemah dari bahasa Arab. Allahyarham meninggal dunia pada tahun 2014. Kisah ini berlaku sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah kota bernama Najran di tanah Arab. Kisah pejuang muda yang mendapat hidayah dari Allah bernama Abdullah ibni At-Tamir menentang kemungkaran dan kezaliman seorang raja Yahudi bernama Yusuf Zinuwas. Dalam novel ini benar-benar meruntun hati saya. Raja Yusuf Zinuwas mengaku dirinya Tuhan dan mengarahkan semua rakyat patuh menyembah dirinya. Suatu ketika, apabila ahli sihirnya semakin uzur, beliau bercadang melantik ahli sihir baru yang muda dan bijaksana. Akhirnya Abdullah ibni At-Tamir telah terpilih. Di dalam perjalanan pulang, beliau telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan bakal gurunya, iaitu seorang pendeta. Ketika itu, angin bertiup lembut dan menyapu wajahnya. Sayup-sayup di telinganya terdengar suara memuji Tuhan Yang Maha Esa. Abdullah terpaku melihat di hadapannya ada seorang lelaki sujud, dan dari lelaki itu lah datangnya suara tersebut. Dengan berani, Abdullah bin Tamir mendekati pendeta itu. Beliau kehairanan dan bertanya siapakah Tuhan yang sedang disembah oleh pendeta tersebut. Abdullah tertarik dan ingin mempelajari ilmu agama tersebut dengan lebih mendalam. Bin Tamir merasakan satu cahaya masuk ke dalam hatinya, dan sesaat itu beliau telah dikurniakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat penyaksian perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Beliau mula berasa bertanggungjawab untuk menyadarkan semua penduduk di negeri tersebut bahawa Raja Yusuf bin Zinuwas bukanlah Tuhan dan hanya manusia biasa. Maka bermulalah keajaiban, liku-liku hidup dan dugaan-dugaan berat yang perlu ditepuhi olehnya. Abdullah bin Tamir turut diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulihkan mata ibunya yang buta. Kehebatannya menjadikan dirinya sangat terkenal dan dikunjungi orang ramai, dan di kesempatan inilah beliau menyebarkan dakwah kepada seluruh penduduk tentang kebenaran agama tauhid, iaitu siapakah Tuhan yang sebenar wajib disembah. Hal ini mula sampai ke pengetahuan Raja Yusuf bin Zinuwas. Beliau berang dan mengarahkan tenteranya membunuh pendeta dan menyiksa Abdullah bin Tamar. Akhirnya, setelah 3 kali Raja Yusuf Zinuwas gagal membunuh Abdullah, dengan berani Abdullah memberitahu raja tersebut rahsia untuk membunuh dirinya. Keesokan harinya, beliau mencapai busur panah dan menghalakan pada Abdullah sambil melaungkan kalimah dengan nama Allah anak muda. Anak panah dilepaskan tepat menebusi tubuh Abdullah bin At-Tamir. Darah merembes keluar dan gugurlah Abdullah bin Tamir sebagai syuhada.
Seluruh rakyat yang menyaksikan kejadian itu telah mendapat hidayah dengan melaungkan kalimah Allah dan menyedari selama ini dizalimi oleh raja mereka. Raja Yusuf Zinuwas semakin marah dan mengarahkan tentera-tenteranya menghumban seluruh rakyat ke dalam api yang marak. Mereka semua telah dibakar hidup-hidup. Namun, tanpa diduga, api yang marak itu kian merebak dan menuju ke arah Raja Yusuf Zinuwas dan akhirnya turut terkorban dalam tragedi ngeri tersebut. Tuntasnya, novel remaja ini penuh dengan kisah tauladan yang memberi keinsafan dan sememangnya untuk pembaca yang gemar kisah benar pejuang Islam yang menempuh pelbagai cara demi memperjuangkan agama Allah. Sekian, terima kasih.